Bosku Najib. Oh, bosku. Aku tengok kau ni cepat koyak mental, bosku. Kalau kena hantam, kena sindir oleh Tun Dr. Mahathir, ya. Bosku, relax. Bertenang, jangan kau tertekan. Tun M serang dan kritik kau dalam media sosial hari ini. Yang mana Tun M kata orang Johor tak perlu mengundi kluster mahkamah. Berduyun-duyun cyber troopers. Bosku Najib marah dengan Tun Dr. Mahathir. Lawa, sangat lawa, lucu, sangat lucu. Apabila Tun Dr. Mahathir melabel bosku Najib yang sedang tengok video aku ni sebagai kleptokrat, penyamun, penyangak, lanun, semua cyber troopers bosku Najib melompat macam babi berterbangan. Macam cacing kepanasan dorang. Sebab tak boleh menerima hakikat kebenaran. Kritikan pedas dan tajam oleh Tun Dr. Mahathir. Bosku, kau ramai peminat kau, ramai penyokong kau, ramai cyber troopers kau, bosku. Kenapa kau terlampau takut dengan Tun Dr. Mahathir ni? Alah, kau kan cakap Tun Dr. Mahathir tu dah tak famous, tak popular. Buat apa kau takut dengan suara-suara sumbang Tun Dr. Mahathir itu? Bosku, kau lebih berkuasa daripada Tun Dr. Mahathir dalam Malaysia. Malaysia ni kau punya. Kenapa kau meroyan macam orang gila apabila Tun Dr. Mahathir ketuk kepala kau hari-hari sampai sekarang? Bosku, bosku. Tun Dr. Mahathir tu kan dah tua bangka. Kenapa kau hati tisu apabila orang tua yang banyak makan garam tu mengkritik kau dengan kritikan yang berasas? Kenapa, bosku? Bosku ni jenis yang mahu dijilat, dia punya lubang jubur. Bosku hanya mahu dipuji, dipuja, disembah sebagai Tuhan. Biarpun bosku ini merompakkan, membunuhkan, bosku mahu Tun M tu puji bosku, macam tu. Tak apa. Hari ini perang percaturan kuasa, civil war, perang saudara. Perang pilihan raya antara Tun Dr. Mahathir dan bosku Najib semakin meletup, semakin panas pakcik makcik Oto Arum. Maka saya sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa real politik Malaysia, saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik CGPA 3.97, saya sebagai penyelidik bebas dalam percaturan kuasa Malaysia ini, saya ingin membuat analisis politik perbandingan. Siapa yang lebih hebat, yang lebih berkuasa, yang lebih bijak mencatur kuasa antara Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Najib Razak. Kedua-dua pemimpin ini pernah aku jumpa, bosku. Pernah berbincang. Kedua-dua pemimpin ini memang cukup dekat dalam hati dan jiwa perjuangan saya. Jadi, saya tahu tu Dr. Mahathir, Datuk Seri Najib Razak, Agung dan Raja-Raja Melayu. Tengok video ni, hadam baik-baik. Saya akan menganalisis secara kritikal perbezaan, persamaan dan perbandingan legasi politik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan legasi politik bosku Najib pakcik makcik Oto Arum. Pertama, secara asasnya Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri 2 kali, bosku. Kali pertama jadi Perdana Menteri yang paling lama di dunia, dari tahun 1981 sehingga tahun 2003. Kemudian Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri lagi pada tahun 2018 sehingga
tahun 2020. Ini bermaksud legasi politik Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri adalah lebih kurang 25 tahun. Ini otai politik yang very powerful. Di zaman Tun Dr. Mahathir, jawatan Perdana Menteri itu adalah setanding dengan jawatan Presiden Amerika Syarikat. Untuk legasi politik Datuk Seri Najib Razak, berdasarkan rekod yang kita memang sedia maklum, bosku Najib menjadi Perdana Menteri satu kali sahaja. Dari tahun 2009 sehingga tahun 2018. Itu pun kerana dilantik dan disokong oleh Tun Dr. Mahathir. Itu pun bosku Najib tak nak ucap terima kasih dengan Tun Dr. Mahathir sampai sekarang. Bosku Najib juga jadi Perdana Menteri lebih kurang 10 tahun tetapi tumbang di tangan tok guru dan sifu politiknya dalam PRU 14 lalu. Sepanjang 10 tahun bosku Najib jadi Perdana Menteri, dia juga syok sendiri dan berangan memegang jawatan Perdana Menteri seperti Presiden ala Amerika Syarikat. Tetapi dari segi analisisnya, Tun Dr. Mahathir lebih nampak tinggi karismatik beliau untuk menjadi Perdana Menteri yang ala-ala Presiden ala Amerika Syarikat. Bosku Najib ini nampak tempang sedikit kerana bosku Rosmah dilihat seperti Presiden ala Amerika di Putrajaya mengawal segala-galanya. Bosku hanyalah patung boneka Mak Lampir Rosmah. Jadi akhirnya laki yang takut dengan bini, memang bosku itu cukup sinonim lah. Jadi antara Tun M dengan bosku Najib, siapa yang lebih gentleman, siapa yang lebih maskulin, siapa yang lebih karismatik sewaktu menjadi Perdana Menteri, tidak lain tidak bukan Tun Dr. Mahathir jauh lebih baik gaya kepimpinan politiknya di Putrajaya berbanding dengan Datuk Seri Najib Razak. Marah saya puji Tun Dr. Mahathir. Jangan marah bosku, jangan koyak. Ini adalah analisis politik secara objektif dan rasional ya, tidak ada unsur-unsur bias ya. Bosku jangan koyak mental, jangan bunuh diri, jangan stres. Saya memuji Tun Dr. Mahathir. Dari segi tempoh masa pentadbiran legasi politik Tun Dr. Mahathir ini paling lama jadi Perdana Menteri. Bosku Najib hanya 10 tahun sahaja jadi Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir lebih 20 tahun ya. Itulah perbezaan bagai langit dan bumi legasi politik Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Najib Razak. Seterusnya di peringkat antarabangsa. Tun Dr. Mahathir antara satu-satunya Perdana Menteri yang paling berani di dunia mengkritik kuasa-kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat, Israel dan kuasa-kuasa barat, kuasa-kuasa besar Eropah yang lain. Tetapi bosku, legasi politiknya mesra Amerika Syarikat dan Israel, mesra dengan kuasa-kuasa besar asing. Nah, ini juga boleh dianalisis secara kritikal. Kelemahan terbesar legasi politik bosku, dia mesra USA dan Israel, pro Amerika, pro Israel. Sampai gambar bosku bersama Benjamin Netanyahu itu viral di seluruh dunia. Tun Dr. Mahathir tak pernah salam tangan Benjamin Netanyahu, tak pernah bermesra-mesra senyum dengan mana-mana Perdana Menteri negara haram Israel. Tun Dr. Mahathir lantang mengkritik kuasa besar Amerika Syarikat dan kuasa-kuasa barat lain dalam persidangan agung PBB United Nations sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dan berdasarkan secret information, kuasa-kuasa besar asing tak takut dengan bosku Najib, tetapi kuasa-kuasa besar asing takut dan sangat takut dengan Tun Dr. Mahathir. Itulah kelebihan Tun Dr. Mahathir yang menjadi superhero otai
penjaga kedaulatan negara. Sebab itu negara Malaysia antara negara yang very powerful di rantau dunia. Kedaulatannya tidak boleh dirampas oleh kuasa-kuasa besar asing, pakcik-makcik otok arum. Dan Tun Dr. Mahathir tidaklah menyembah kaki kuasa-kuasa besar asing. Tetapi bosku ini lain ceritanya. Jumpa Donald Trump, dia sembah Donald Trump itu seperti Tuhan Dajjal dia. Wah, minta tolong dengan Donald Trump untuk tutup kes jenayawan MDB dia di Amerika Syarikat. Bosku, rompak duit negara untuk rasuah Trump dan Amerika supaya kes jenayawan MDB dia tidak ditutup dalam supaya kes jenayawan MDB dia tu ditutup dalam mahkamah Amerika, pakcik-makcik otok arum. Inilah perbezaan legasi politik Tun M dan bosku. Suka ataupun tidak, ini adalah kelebihan dan sumbangan terbesar legasi politik Tun M. Sepanjang pentadbiran kerajaan bosku di Putrajaya, bosku melantik think tank Yahudi Israel untuk membuat dasar dan polisi dari segi politik, pentadbiran, ekonomi dan sosial. Tun M tak pernah melantik mana-mana think tank Yahudi Israel ataupun think tank daripada negara kuasa barat, kuasa asing. Tun M rekrut orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia sendiri untuk membuat dasar ekonomi, dasar politik dan dasar pentadbiran, dasar sosial sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri lebih 20 tahun. Jadi bosku ini memang dia punya gaya politik itu pro kuasa-kuasa besar asing. Sehingga ya banyaklah skandal dia. Skandal dia yang meminta pertolongan daripada kuasa-kuasa besar asing. Tun M tidak pernah meminta pertolongan daripada CIA Amerika Syarikat untuk menang pilihan raya. Bosku minta tolong daripada CIA Amerika Syarikat untuk menang pilihan raya, tetapi akhirnya kalah juga PRU 14. Tun M memang sentiasa dikritik oleh CIA Amerika Syarikat, pakcik-makcik otok arum. Lebih-lebih lagi sewaktu Tun M isytiharkan perang PRU 14 lalu ke atas bosku Najib. Besar ya kabel bosku Najib ni. Kuasa-kuasa besar asing di belakang dia sangat ramai. Hebat, memang sangat hebat bosku. Kabel besar dia CIA Amerika Syarikat. Wah, saya juga dapat maklumat penasihat-penasihat bosku ini di belakangnya tidak lain tidak bukan siapa lagi. Silap-silap Mossad Israel pun di belakang bosku. Tak payah cakap pasal kuasa besar China. Paling disayang oleh bosku. Tun Dr. Mahathir paling lantang mengkritik World Bank dan IMF. Segala tawaran pinjaman keuangan sewaktu krisis ekonomi 1997. Tun Dr. Mahathir antara satu-satunya pemimpin Perdana Menteri yang paling berani menolak pinjaman loan IMF. Bosku, saya tak pernah dengar dia kritik World Bank dan IMF. Bosku memang sentiasa membuat banyak masalah sebab dia punya rekod jika dibandingkan dengan Tun Dr. Mahathir. Lebih banyak masalah bosku berbanding Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir tidak pernah kalah dalam mana-mana pilihan raya atau perang kuasa politik Malaysia ataupun perang dunia ya. Tak pernah kalah. Tun Dr. Mahathir sentiasa menang. Itu legasi politik Tun Dr. Mahathir. Legasi politik bosku Najib ini tak payah cakap lah. Banyak kali kalah. Pakcik-makcik otok arum kalah tersungkur sehingga bosku hilang jawatan Perdana Menteri
dan Menteri Keuangan yang paling dia sayang. Tun Dr. Mahathir tidak tamat jawatan Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir terus letak jawatan di hadapan agung pada tahun 2020 lalu. Bosku, apabila ada banyak skandal merompak, mencuri, membunuh, bosku tidak mahu letak jawatan depan agung sebab terlampau sayang dengan jawatan. Tetapi akhirnya rakyat yang menggulingkan bosku pada PRU 14 secara demokratik. Pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Tun Dr. Mahathir diiktiraf sebagai antara 100 manusia berpengaruh di dunia. Disenaraikan oleh majalah Time, majalah terkemuka di Amerika Syarikat. Tun Dr. Mahathir diiktiraf antara pemimpin Islam nombor 1 paling berpengaruh di dunia selepas Tun Dr. Mahathir menang PRU 14 lalu. Tetapi sewaktu Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Najib dilabel sebagai Menteri Keuangan paling teruk di dunia bermula tahun 2016 sehingga saat ini. Bosku Najib diiktiraf sebagai Perdana Menteri paling teruk di dunia kerana skandal rompakan 1MDB. Itulah perbandingan paling ketara ya. Sehingga saat ini pengiktirafan dalam Malaysia, Mahathir Mohamad diberikan pengiktirafan Tun oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Gelaran Tun itu tidak ditarik balik oleh Raja-Raja Melayu. Bosku Najib tak dapat gelaran apa-apa. Walaupun bosku antara Perdana Menteri paling lama di Putrajaya, bosku Najib dan bosku Rosmah tak dapat gelaran Tun daripada Yang di-Pertuan Agong. Ya. Tun Dr. Siti Hasmah dapat gelaran Tun. Ini perbezaan paling ketara ya. Sebab sumbangan Tun Dr. Mahathir itu menjaga kedaulatan negara, menjaga keselamatan negara, memajukan negara itu. Sumbangannya sangat-sangat besar. Berbanding dengan bosku Najib ni, apa sumbangan dia? Merompak. Memalukan nama negara di peringkat antarabangsa. Dia pro kepada kuasa-kuasa besar asing sehingga hampir lagi kedaulatan negara kita dilelong dan dijual paci-maci. Nasib baik ada tu Dr. Mahathir jaga kedaulatan negara, pakcik-makcik Oto Arum. Maka sebab itu, sehingga saat ini raja-raja pun malu nak bagi gelaran Tun kepada bosku. Sebab memang tak layak. Pengkhianat petualang macam bosku tak sama level dengan tu Dr. Mahathir. Pakcik-makcik Oto Arum. Itulah bosku. Merompak. Sanggup sembah kuasa besar Amerika dan Israel kan. Sebab itulah kau tak dapat pangkat Tun sampai sekarang ya. Lagipun bosku sudah kalah PRU 14. Orang kalah PRU 14, dia antara Presiden UMNO yang pertama kali kalah pilihan raya. Satu-satunya Perdana Menteri UMNO yang kalah pilihan raya. Jadi tak dapat pangkat Tun. Dari segi analisis dasar sistem ekonomi politik, Tun Dr. Mahathir lebih konservatif. Tun Dr. Mahathir dia punya otak bukan liberal lah. Bosku dasar ekonomi politiknya adalah liberal. Apakah itu konservatif? Apakah itu liberal? Dasar politik Tun Dr. Mahathir ini dia memang pro Melayu. Dia memperjuangkan hak orang Melayu. Tun Dr. Mahathir mengamalkan politik kawalan melalui undang-undang sejak dia jadi Perdana Menteri, sejak Tun Dr. Mahathir menjaga kedaulatan negara Malaysia. Sistem politik Tun Dr. Mahathir ini menggunakan patronage politik berdasarkan kaum, UMNO untuk Melayu, MIC untuk India, MCA untuk China. Jadi dia meletakkan perwakilan suara berdasarkan kaum. Jadi perkongsian kuasa itu diamalkan oleh Tun Dr. Mahathir sehingga saat ini berdasarkan sistem patronage politik berasaskan kaum. Ini konservatif ya. Dasar politik Tun Dr. Mahathir juga adalah kerajaan lebih tahu segala-galanya. Ini adalah nilai-nilai politik lama, nilai-nilai politik konservatif yang masih relevan di Putrajaya dipertahankan oleh Tun Dr. Mahathir. Selain itu, Tun Dr. Mahathir ini
dari segi dasar politiknya, sememangnya Tun Dr. Mahathir tidak mengamalkan kebebasan bersuara secara mutlak 100%. Dia ada kawalan. Sebab untuk Tun Dr. Mahathir lama berkuasa, dia kena amalkan politik kawalan. Memperkenalkan ISA, Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi semua ni adalah peninggalan legasi politik Tun Dr. Mahathir. Tetapi berbeza dengan bosku Najib ni. Dia semua terbuka. Siapa-siapa nak kritik dia boleh. Ini pula bagusnya Najib ni. Dia tidak terlampau keras. Dia ada lembutnya sikit. Ialah bosku kaki kepit dia lembut sikit. Jadi dari segi dasar politik, bosku Najib hapuskan ISA. Bosku Najib hapuskan undang-undang diktator drakonian bernama ISA. Ini antara punca utama kenapa bosku tak lama berkuasa, ya, sebab dia hapuskan ISA. Sebab tu juga dia tumbang PRU 14. Semua rakyat boleh kritik dia. Okey, dasar politik liberal bosku Najib ini, dia perjuangkan semua bangsa. Dia mau bagi amalkan sistem politik meritokrasi, prinsip keadilan, dia mau sama rata, tetapi akhirnya membunuh diri dia. Sebab orang Cina tak suka dengan bosku. Walaupun bosku ini suka dengan orang Cina, orang India, tetapi orang Cina, orang India tak suka dengan bosku, tak undi bosku pada PRU 14. Jadi akhirnya dasar politik liberal itu membunuh dan menjerut kepala bosku Najib sebab dia tak nak dengar cakap tu Dr. Mahathir kan. Itulah. Lepas tu dari segi dasar ekonomi, legasi politik tu Dr. Mahathir dan bosku Najib ini paling ketara adalah dia punya sistem ekonomi. Memang dasar keuangan dan ekonomi tu Dr. Mahathir dan bosku Najib ini ada kelebihan dan kebaikan, tetapi dari segi struktural sistem, makro dan mikro, tu Dr. Mahathir mengamalkan dasar ekonomi konservatif. Tu Dr. Mahathir tidak percaya dengan pasaran ekonomi terbuka. Tu Dr. Mahathir tidak beriman kepada globalisasi ekonomi terbuka tanpa sempadan. Tu Dr. Mahathir lebih mengamalkan dasar ekonomi kawalan terhadap pasaran terbuka di peringkat dunia. Sebab itu tu Dr. Mahathir dia menapis dan bagi 50% sahaja atau 30% sahaja pasaran ekonomi negara kepada syarikat-syarikat asing ataupun negara-negara asing yang mahu melabur dalam negara Malaysia. Kerana bagi tu Dr. Mahathir, kemajuan sebuah negara adalah bergantung dengan dasar ekonominya perlu dikawal. Pasaran ekonominya perlu dikawal. Sebab itu tu Dr. Mahathir lebih suka dengan model ekonomi negara pembangunan. Sebab tu Dr. Mahathir ni tak semua pelaburan dia nak terima. Sebab negara Malaysia ni kaya dengan duit, kaya dengan sumber ekonomi. Jadi tu Dr. Mahathir dia mahu membangunkan ekonomi negara, buat pemudinan ekonomi negara dengan menghasilkan syarikat-syarikat kaya tempatan. Tauke-tauke kaya tempatan, bukan tauke-tauke kapitalis dunia. Itu tu Dr. Mahathir. Bosku Najib ini dasar ekonominya liberal. Dia menggalakkan pelaburan asing itu 100% dalam negara Malaysia. Ini ada baiknya tetapi ada juga buruknya. Sebab memang kalau pasaran ekonomi negara tidak dikawal oleh kerajaan, 100% pasaran ekonomi negara akan dikuasai oleh orang asing. Seperti mana Indonesia itu hampir 100% dikuasai oleh syarikat-syarikat asing dan kuasa-kuasa besar asing. Memanglah Indonesia itu banyak pelabur, tetapi yang kaya, yang untung pelabur asing, bukan rakyat Indonesia. Macam tu Dr. Mahathir, dia mau 70% pasaran ekonomi negara dikuasai oleh rakyat Malaysia. Tak kira Melayu, Cina, India, apa-apa bangsa. Boleh jadi jutawan, boleh jadi bilioner, boleh jadi trilioner. Asalkan pelaburan dalam negara ini
dikuasai dan dikawal oleh kerajaan dan sektor swasta dalam tempatan. Tetapi Tun Dr. Mahathir masih mengalu-alukan pelabur-pelabur asing, tetapi tak semua pelabur asing Tun Dr. Mahathir welcome. Tun Dr. Mahathir memang tapis. Benda ini masih dipertahankan oleh legasi politik Tun Dr. Mahathir di Putrajaya. Sebab itu kedaulatan negara tidak mudah untuk dirompak dan dicuri, Pak Cik Makcik. Sebab itu kekayaan negara tak mudah dirompak dan dicuri oleh orang-orang asing, oleh kuasa-kuasa besar asing, oleh syarikat-syarikat asing. Sebab itu kita ada syarikat Petronas, syarikat-syarikat besar GLC, Khazanah Nasional. Sebab ini keuntungan negara kita. Mana boleh ekonomi negara dikawal 100% oleh kuasa-kuasa besar asing, oleh syarikat-syarikat besar kapitalis asing. Sebab tu Malaysia mengutamakan pelabur tempatan. Sebab tu Dr. Mahathir menjalankan dasar ekonomi baru, dasar wawasan negara, dasar pembangunan nasional. Bosku Najib ini memperkenalkan model ekonomi baru. Dia membuka luas kota pelaburan asing. Ini sangat bahaya sebenarnya. Boleh mengancam kedaulatan ekonomi politik negara tau. Jadi akhirnya bosku ini, dia open market. Dia percaya bahawa kalau cukai tinggi, kalau pelabur ramai, dia boleh lama berkuasa. Tetapi ini antara punca utama kenapa bosku Najib tumbang. Dasar politiknya liberal, dasar ekonominya sangat-sangat liberal. Jadi ilmu-ilmu politik dan ekonomi yang Tun Dr. Mahathir wariskan di Putrajaya, semua dia ubah. Sebab tu Tun Dr. Mahathir ketuk kepala Najib ni, dia tak nak jaga kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia. Apabila segala-galanya kita terbuka, kita liberal, negara ini boleh dirompak oleh kuasa-kuasa besar asing, oleh syarikat-syarikat kapitalis besar asing. Jadi jangan hairannya jika pelabur-pelabur asing kurang dalam negara Malaysia. Setakat ini ramai je pelabur-pelabur asing, tetapi kita ada kota. Kita mengutamakan Melayu dan orang tempatan dalam Malaysia. Sebab tu kadang-kadang kota saat ini 50% rakyat Malaysia punya pasaran ekonomi ni. Politik 100% rakyat Malaysia yang kontrol. Bukan orang asing, kuasa besar asing, bukan syarikat asing yang kawal politik dan ekonomi negara. Sebab itu keselamatan, keamanan, kedaulatan negara terjamin. Kerana apa? Kerana sumbangan tu Dr. Mahathir, otak dia terlampau pandai bergeliga. Bosku, menjaga kedaulatan negara. Seterusnya, Tun Dr. Mahathir tidak ada kes jenayah dalam Mahkamah Malaysia. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir pernah disiasat di bawah Suruhanjaya Diraja. Skandal rompakan BMF. Tetapi sehingga saat ini, Tun Dr. Mahathir tidak ada didakwa secara pendakwaan jenayah. Tun Dr. Mahathir bebas sehingga saat ini. Bosku Najib ada 41 kes jenayah. Ada berpuluh-puluh kes saman sivil ratusan bilion ringgit. Dan bosku Najib sudah kalah 7 kes jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, jenayah rasuah kerana skandal SRC1MDB. Kata macam-macam bosku Najib belum lagi bersalah, dah diumumkan bersalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi dan Hakim Mahkamah Rayuan. Kenapa bosku belum masuk penjara Sungai Buloh? Yalah bosku ni kan VVIP. Tak meriahlah politik kita ni kalau bosku Najib terus kita hantar pergi penjara Sungai Buloh. Boring kita punya politik Malaysia ni kalau tidak ada bosku Najib. Jadi tak apalah, kita kasih bebas dia untuk sementara waktu. Kita hormati keputusan Hakim Mahkamah Rayuan yang membenarkan bosku Najib untuk bebas sementara waktu dan boleh merayu di Mahkamah Persekutuan. Tetapi dari segi legasi politik Tun Dr. Mahathir suci bersih. Legasi politik bosku Najib memang penuh dengan kekotoran, segala bau, tai. Sebab kes jenayah dia berlambat-lambat dalam Mahkamah Malaysia. Kesian bosku. Tun Dr. Mahathir kritikal dengan institusi Raja-Raja Melayu. Tapi dalam masa yang sama Tun Dr. Mahathir mempertahankan sistem Raja berperlembagaan Malaysia sehingga saat ini. Tun Dr. Mahathir yang sangat-sangat berkuasa
berpuluh-puluh tahun dalam negara Malaysia tidak menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu di negara ini. Bosku Najib pro Raja-Raja Melayu, tetapi Bosku Najib pernah memperkenalkan Akta Majlis Keselamatan Negara MKN yang telah menjadikan seorang Perdana Menteri itu sangat-sangat berkuasa, lebih berkuasa daripada Raja-Raja Melayu dan jadi Pertuan Agong. Dan ini antara kelemahan percaturan kuasa Bosku Najib memperkenalkan MKN yang akhirnya perkara itu membawa balak dan tulah kepada Bosku sehingga kalah PRU 14. Tun Dr. Mahathir memperkenalkan sistem raja berperlembagaan. Ini sumbangan terbesar Tun Dr. Mahathir ya. Selain itu juga, skandal rompakan Bosku Najib tak payah cakaplah, seluruh dunia tahu. Skandal membunuh ada, skandal membunuh Tan Tuya, itu legasi politik Bosku. Tun M ada skandal rasuah dan rompakan tetapi tidak ada bukti sehingga saat ini ditemui. Ada bermacam-macam skandal, skandal Perwaja, skandal BMF, skandal syarikat biji timah negara Malaysia yang bankrupt, skandal forex, macam-macam skandal. Tetapi akhirnya Tun Dr. Mahathir terus selamat hari ini ya. Tun Dr. Mahathir tidak didakwa dalam Mahkamah Malaysia, membuktikan Tun Dr. Mahathir tidaklah merompakan. Sebab seseorang pemimpin yang kita katakan merompak, mahkamah perlu katakan dia perompak. Macam kes Bosku Najib lah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mahkamah Rayuan telah umumkan, okey, Bosku Najib memang merompak 42 juta ringgit, 2.6 bilion ringgit duit SRC1MDB. So ini crystal clear, clear cut. Jadi legasi politik Tun Dr. Mahathir, ini dia punya kehebatan. Dia berjaya untuk menyelamatkan semua skandal politiknya. Bosku Najib, kes Tan Tuya tu selamatlah dia, tapi kes 1MDB tak selamat sampai sekarang. Akhir sekali perbezaan ketara. Tun Dr. Mahathir isterinya sangat merendah diri, tak overshadow, tak over ya. Nama dia Tun Dr. Siti Hasmah. Pakai rantai belian pun yang biasa-biasa je, tak adalah yang bertingkat-tingkat, tak adalah pakai beliawan api. Tetapi isteri Bosku Najib ini memang queen control. Tak lain tak bukan mak lampir lah, pakcik-makcik, Bosku Rosmah. Bosku Rosmah ini ada kes mahkamah, Tun Dr. Siti Hasmah tidak ada kes jenayah. Ini yang menyebabkan rakyat sangat sayang dengan Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah. Memang Tun Dr. Siti Hasmah ni saya pernah jumpa banyak kali. Rosmah ni pun banyak kali saya jumpa. Ya Allah, Rosmah, pakaian dia dari hujung rambut sampai hujung kaki memang mewah gila. Tun Dr. Siti Hasmah pakaian dia macam orang Melayu kampung yang pakaian dia very simple, taklah melarang melebih-lebih. Beg Rosmah LV, Hermes, Chanel, Bijan, tapi isteri Tun Dr. Mahathir, pernah kamu nampak pakai beg Hermes, LV, Chanel? Tak ada. Jadi Tun Dr. Mahathir lebih cerdik, lebih hebat mendidik isterinya untuk bersederhana walaupun sangat kaya. Bosku Najib dengan Bosku Rosmah ni, aku tak tahulah sama ada Bosku Najib yang mendidik Rosmah atau Rosmah yang mendidik Bosku Najib. Aku tak tahu siapa yang suami, siapa yang isteri. Akhirnya laki isteri ni, Bosku Najib, Bosku Rosmah, legasi politiknya check in penjara Sungai Buloh. Apapun, semoga syurga Allah untuk legasi politik Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah. Mereka ni pun ada kelemahan, tetapi semua kelemahan Tun Dr. Mahathir tu dapat dijawab dengan baik sampai sekarang ya. Bosku Najib ni, ya Allah, 1001 kelemahan dia. Dia tak boleh dapat tutup semua lubang-lubang kubur dia ni. Jadi saya mengharapkan agar Allah mengampunkan dosa-dosa Bosku Najib, Bosku Rosmah. Apapun, legasi politik Tun Dr. Mahathir lebih hebat daripada legasi politik Bosku Najib. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Checkmate and game over, bosku.